Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Rupa-rupanya ini yang dicadangkan Ahmad Zahid Hamidi kepada MARA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar Majlis Amanah Rakyat MARA terus menghantar pelajar Malaysia ke China. Beliau berkata, usaha tersebut bukan hanya dapat membuka pintu peluang pendidikan yang luas kepada pelajar dari Malaysia, tetapi dapat memupuk hubungan bilateral yang kukuh. Usaha itu juga membawa peluang, ilmu dan pengalaman berharga untuk kemajuan negara kita. Semoga setiap usaha dan ikhtiar yang dapat dijayakan dengan sebaiknya, insya-Allah, tulis beliau di Facebook rasmi hari ini. MARA adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKWDW yang dikemudi oleh Ahmad Zahid Hamidi sendiri selaku menterinya. Terdahulu Ahmad Zahid meluangkan masa menghadiri majlis rumah mesra bersama komuniti dan pelajar Malaysia di Shanghai. Pada majlis tersebut, beliau menzahirkan rasa gembira kerana dapat bertemu mereka yang menjadi jambatan budaya dalam membina hubungan antara Malaysia dengan masyarakat tempatan. Saya turut menitipkan nasihat kepada pelajar agar study hard and smart dan ambillah peluang ini untuk memperkayakan diri dengan ilmu dan teknologi terkini serta nilai-nilai baik yang terdapat di sini, ujar beliau lagi. Wisma Putra sebelum ini memaklumkan lawatan rasmi Ahmad Zahid Hamidi bertujuan memperkukuh hubungan dua hala selain beliau dijangka menerokai peluang bekerjasama terutama dalam bidang pendidikan, memfokuskan kepada pendidikan dan latihan TVET, pembangunan industri halal serta pertukaran antara rakyat. Lawatan rasmi itu sempena undangan Timbalan Perdana Menteri China Ding Xuexiang yang adalah yang pertama kali sejak beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada Disember tahun 2022. Ahmad Zahid yang juga dijadualkan berlepas ke Beijing Selasa ini dijangka melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Li Qiang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PKR akhirnya umum Ketua Negeri Baharu. Rafizi Ramli yang sebelum ini mengetuai wilayah persekutuan dan Johor digantikan oleh Azman Abidin dan Said Ibrahim Said No. PKR mengumumkan pelantikan Ketua-Ketua Negeri Baharu hari ini dengan timbalan Presiden Rafizi Ramli tidak lagi mengetuai wilayah persekutuan dan Johor. Rafizi digantikan oleh Setiausaha Politik Presiden PKR Anwar Ibrahim Azman Abidin di wilayah persekutuan dan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh di Johor. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakbud dilantik sebagai Ketua PKR Sabah bagi menggantikan Sangkar Rasam. Sangkar sebelum ini didesak berundur oleh 15 daripada 26 ketua bahagian di Sabah. Namun beliau enggan berbuat demikian, mendorong campur tangan Anwar. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh mengambil alih jawatan Ketua PKR Pahang daripada Amiruddin Syari. Amiruddin, naib Presiden parti, akan terus menerajui Selangor. Seorang lagi, naib Presiden parti Nik Nazmi Nik Ahmad, tidak lagi mengetuai PKR Kelantan dan Terengganu, digantikan masing-masing oleh Supradi Mad Nur dan Ahmad Nazri Yusuf. Kepimpinan negeri lain dikekalkan. Dalam kenyataan, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata, perubahan kepimpinan negeri ini diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Pada mesyuarat itu katanya, pucuk pimpinan parti turut membincangkan tahap kesiapsiagaan jentera bagi menghadapi PRK Dun Sungai Bakap, Pulau Pinang
yang dijangka diadakan susulan kematian penyandangnya, Nur Zamri Latif daripada PAS pada Jumaat yang lepas. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua apabila PKR mengumumkan Ketua Negeri baru. Yang paling mengejutkan, Rafizi Ramli turut terlibat. Yang mana sebelum ini Rafizi Ramli mengetuai wilayah persekutuan dan Johor. Kini telah digantikan oleh Azman Abidin dan Syed Ibrahim Sedno. PKR mengumumkan pelantikan Ketua Negeri berkenan pada hari ini dan timbalan Presiden Rafizi Ramli tidak lagi mengetuai wilayah persekutuan dan Johor. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hamzah Zainuddin disekolahkan oleh Anwar Ibrahim lagi. Hamzah elak jawab, apakah Perikatan Nasional sokong tauke kaya, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyindir Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin kerana mengelak daripada menjawab persoalan apakah Perikatan Nasional menyokong golongan kaya serta warga asing berhubung rasionalisasi subsidi. Bercakap kepada pemberita hari ini, Anwar berkata, Hamzah mengelak daripada menjawab soalan berkenan, namun sebaliknya mengalih perhatian dengan meminta Perdana Menteri melawat pasar basah. Hampir saban minggu saya ke warung kecil dan pasar. Dan setiap kali saya pergi, saya tanya harga barang, masalah mereka. Tetapi saya ingat dia, Hamzah, nak elak dari jawapan tentang parti itu mendukung tauke-tauke kaya dan orang asing. Itu dia jawab, belum jawab. Itu dia belum jawab, kata Anwar Ibrahim. Katanya selepas menghadiri pameran era pasca normal Madani di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Bersatu mengecam Anwar Ibrahim kerana tidak mengumumkan bila rasionalisasi subsidi bahan api akan dimulakan. Hamzah turut meminta Anwar Ibrahim supaya melawat pasar basah di sekitar ibu negara bagi meninjau kenaikan harga barangan yang memberikan kesan terhadap orang ramai. Pada 21 Mei lalu, Anwar mengumumkan kerajaan akan menamatkan subsidi diesel dengan jangkaan penjimatan 4 bilion ringgit yang menurutnya hanya menguntungkan mahakaya dan lebih 3 juta warga asing sebelum ini. Bagaimanapun, katanya, kerajaan akan terus memberi subsidi diesel untuk 10 jenis pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan yang digunakan untuk mengangkut barangan bagi mengekang kenaikan harga barangan dan perkhidmatan secara mendadak. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kementerian berkaitan akan mengumumkan butiran pelaksanaan subsidi bersasar tidak lama lagi. Mengulas lanjut, Anwar berkata mekanisme pelaksanaan dan tarik subsidi diesel bersasar akan dijelaskan oleh Menteri Kewangan II, Amir Hamzah Azizan. Menteri Kewangan kedua akan beri penjelasan dalam masa singkat. Ini bukan semua PM lakukan. Saya beri gambaran kerangka besar. Kemudian akan ada tindakan susulan. Sebab itu saya kasih tahu antara dasar dan titik bengik, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairi Jamaluddin kembali semula kepada UMNO. Khairi Jamaluddin diterima semula kepada UMNO. Itu persoalan yang besar kita terima petang ini. Selepas satu berita kita terima yang paling ditunggu-tunggu. Ramai netizen sebenarnya yang berharap supaya Khairi Jamaluddin kembali semula kepada UMNO, diterima semula oleh UMNO supaya dapat menghidupkan semula UMNO. Tiada yang mustahil apabila Khairi Jamaluddin masuk dalam UMNO dan tiada yang mustahil untuk beliau kembali. Hari ini dikabarkan dan disahkan UMNO sedia beri peluang kedua kepada bekas ahli. Wow, ini yang paling mengejutkan kita. Antara ahli-ahli UMNO yang pernah dipecat ialah
bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua Penerangan UMNO Selangor Isyam Jalil. Manakala bekas Naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein dan bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Sufian Hamdan pula digantung keahlian mereka. Adakah 4 peribadi ini akan kembali semula kepada UMNO? Ramai yang mengharapkan supaya mereka kembali dan dapat menghidupkan sekali lagi UMNO. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jalaluddin Alias berkata, parti itu bersedia menerima bekas pemimpin dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Jamaluddin yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan berkata, ini kerana ada di kalangan mereka yang disingkirkan selepas proses pemutihan mahu menjadi ahli UMNO semula selepas melihat keadaan parti itu ketika ini. Di Negeri Sembilan, Setiausaha UMNO Negeri dan bahagian sudah diarah membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Proses pemutihan dilakukan parti sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah, katanya seperti dilaporkan Berita Harian. Jalaluddin ditemui selepas merasmikan persidangan UMNO Cawangan Amar Penghulu di Dewan Budaya Kampung Amar Penghulu di Jelebu semalam. Selepas PRU15, pucuk pimpinan UMNO menyingkirkan beberapa pemimpinnya yang dilihat tidak sehaluan dengan keputusan parti itu untuk bekerjasama dengan PH. Antara yang dipecat ialah bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua Penerangan UMNO Selangor Isyam Jalil. Manakala bekas Naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein dan bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Sufian Hamdan pula digantung keahlian mereka. Jalaluddin juga berkata, proses pemutihan sebelum ini tidak menggugat parti itu di Negeri Sembilan berikutan. Cawangannya berjaya menjalankan mesyuarat cawangan mengikut jadual. Katanya, ada bahagian seperti di Jelebu menyaksikan pembukaan cawangan baru sekaligus menambah jumlah ahli UMNO. UMNO sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran dan dilanda pelbagai masalah. Tetapi keistimewaan parti ini adalah apabila dilanda masalah, ia mempunyai kaedah tertentu mengatasinya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Kita ingin mengucapkan tahniah syabas atas kemenangan Anwar Ibrahim ini. Saya boleh kata Anwar Ibrahim telah mengalahkan Mahathir Mohamad, Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin, bahkan termasuk Najib Tun Razak. Anwar Ibrahim mengalahkan 4 sosok pribadi Perdana Menteri Malaysia sebelum beliau. Ini apabila seorang pemimpin Islam telah mengatakan Anwar mempunyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Sejak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka mendedahkan kepada dunia mengenai pertemuannya dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, ia mendapat perhatian masyarakat antarabangsa termasuk negara-negara pro-Israel. Ketika sesi persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia ke-29 persidangan Nikkei di Tokyo semalam, Anwar dihujani pertanyaan mengapa beliau melakukan pertemuan tersebut dengan Hamas. Dalam persidangan itu, Anwar secara tegas mengatakan pertemuan itu bukan satu kesalahan, malah beliau berani mengakui pemimpin Hamas adalah rakannya. Ucapan Anwar tersebut meluas, menarik perhatian banyak pihak, termasuk Mufti Perlis, Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr. Maza berkata,
apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ini sebenarnya telah merentasi kepentingan politik dirinya. Satu pendirian terhormat yang gagal diambil oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang lain, tulis beliau. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau dan mengukuhkan langkah-langkah beliau, titipnya dalam satu hantaran di Facebook. Malaysia adalah antara negara lantang mengutuk kekejaman Zionis dan menyokong usaha ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan daripada Dr. Maza, Mufti Perlis ini, maka terbukti Anwar Ibrahim jauh melebihi, jauh meninggalkan kekuatan, bahkan keberanian pemimpin-pemimpin Islam yang lain, termasuklah Tun Mahathir Mohamad. Meskipun Tun Mahathir Mohamad telah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama 22 tahun, tetapi beliau, menurut penganalisis ini, beliau kata Mahathir tidak dapat menandingi kehebatan Anwar dari segi memperjuangkan Islam di antara bangsa. Ini buktinya mudah apabila Anwar Ibrahim telah disenaraikan antara 10 pemimpin terbaik atau pemimpin Islam terbaik di dunia dan yang paling berpengaruh. Ini hanya dicapai diiktiraf kepada Anwar Ibrahim. Pemimpin Islam yang lain tidak pernah diberikan pengiktirafan sedemikian rupa. Jadi kita nak ucapkan tahniah, syabas kepada Anwar Ibrahim. Tapi itulah kadang-kadang kita pun hairan. Hairanlah kan, masih ramai lagi yang mencerca Anwar Ibrahim dengan pelbagai cercaan yang tak baik. Ada yang kata tidak memperjuangkan Islam. Walhal Anwar Ibrahim sendiri telah diakui dunia dan telah diakui juga oleh Mufti Perlis ini sebagai mempunyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini berita paling teruk dan paling buruk malang yang diterima oleh Perikatan Nasional. Menurut UMNO, sudah ada tanda-tanda Perikatan Nasional nak melingkup. Kenyataan Mursyidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kerusi milik ahli bersatu yang berpaling tada memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkup. Seperti yang saya sudah katakan dalam analisis saya semalam, saya kata selepas pengumuman oleh Mursyidul Ampas itu, yaitu mereka bersedia untuk meletakkan calon di 6 kawasan ahli parlimen yang berpaling tada, saya kata itu petanda bahawa PAS sudah tidak lagi meyakini kekuatan bersatu. Hal ini kerana bersatu telah kalah di PRK Kuala Kubu Baru baru-baru ini. Ada yang kata kalau calon PAS yang mungkin diletakkan di sana, besar kemungkinan mereka akan menang. Perikatan akan menang. Ditambah pula, ramai yang berpendapat dan bersetuju bahawa kekuatan sebenar Perikatan Nasional bukan pada bersatu, tetapi pada PAS. PAS memiliki akar umbi jentera yang kuat. Berbanding dengan Parti Bersatu, mereka tidak mempunyai akar umbi yang kuat. Bahkan, jentera mereka adalah jentera yang amat lemah menurut para netizen. Oleh sebab itulah, ramai yang menganggap PAS sudah tidak meyakini bersatu lagi. Hal yang kedua ialah, PAS mungkin dapat menghidu betapa lemahnya kepimpinan dalam Parti Bersatu, betapa lemahnya pengawalan oleh Parti Bersatu terhadap ahli-ahlinya, sehingga dapat dilihat sekarang ada masalah dalaman berlaku dalam Parti Bersatu dan melalui ada yang berpaling tadah itu menunjukkan tidak dapat dikawal ahli-ahlinya. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, apabila seorang Mursyidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Apabila Lokman Nur Adam mengatakan seperti ini,
Mereka atau netizen pengikut Lokman Adam ada yang menulis komen, kata mereka, biasalah, PAS itu memang macam tu, kata mereka, suka bermain kayu tiga, suka bermain dua kolam, katanya. Ini apabila UMNO sendiri telah pun berpengalaman, telah pun terkena oleh PAS semasa dalam mufakat nasional. Menurut Lokman, ia secara tidak langsung memberi isyarat bahawa suara bersatu tidak lagi laku dalam Perikatan Nasional. Kita lihat bersatu sudah hilang taring akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan bersatu Perikatan Nasional. Terlebih dahulu, saya nak beri peringatan kepada bersatu. Bila Mursyidul Ampas ini mula buka mulut, ini bermakna suara bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Mursyidul Ampas mendahului pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam ulasan terbaru menulis video di Facebook. Ini benar. Kata penganalisis politik, benar. Kerana Perikatan Nasional pengerusinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepatutnya peletakan calon di kerusi yang akan kosong nanti bukan ditentukan oleh Mursyidul Ampas, tetapi akan diumumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional. Buat apa lagi Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau pengumumannya dibuat pula oleh Mursyidul Ampas? Lebih baik Mursyidul Ampas itu yang menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Jadi, ada kebenaran apabila Lokman kata suara bersatu sudah tidak laku lagi di Perikatan Nasional. Terdahulu PAS menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di 7 kerusi milik bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan. Di kerusi berkenan, ekoran tindakan ahli parti itu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri mengulas lanjut. Lokman kata, kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu tamak haloba. Beliau berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada Kerajaan Perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenaan. Ini jelas menunjukkan PAS dah tak hormat bersatu. Malulah Din, kata Lokman. Takkanlah nak biarkan semua kerusi yang sebelum ini dimiliki bersatu, tiba-tiba semua PAS nak bertanding. Dia nak rampas semua. Bayangkan betapa tamak halobanya PAS ini. Ini bermaksud bersatu ini pun sudah tidak diyakini boleh memberi cabaran kepada Barisan Nasional ataupun kepada Kerajaan Perpaduan di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Jarang Mursyidul Ampas keluarkan kenyataan penting seperti ini, kecuali sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tak lama lagi Perikatan Nasional lingkup, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini.